Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kes jenayah syariah di Mahkamah Syariah di negeri-negeri di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Anis Fatihah binti Duyamin, Nur Iman binti Hakimi, Nur Diana binti Muhammad Hakim dan saya sendiri, Siti Nur Jannah binti Saifullah. Baik, saya terus kepada isi kandungan pembentangan. Pembentangan kami ada 4 subtopik utama iaitu bidang kuasa Mahkamah Syariah terhadap kes jenayah syariah. Yang seterusnya adalah perbezaan kes jenayah dan kes mal. Yang ketiga, kategori kesalahan jenayah syariah. Dan yang keempat adalah analisis kes jenayah syariah di Malaysia. Saya Anis Fatihah dan saya akan membentangkan mengenai bidang kuasa Mahkamah Syariah terhadap kes jenayah. Peruntukan utama mengenai kesalahan jenayah yang digunakan di Malaysia adalah Kanun Kesiksaan Akta 574. Namun jadual ke-9 Senarai 2 Perlembagaan Persekutuan dengan secara dasarnya memperuntukkan bahawa segala hukum syarak, undang-undang diri dan keluarga orang Islam adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi melalui peruntukan ini telah wujud enakmen jenayah syariah bagi salah laku jenayah orang Islam yang diperuntukkan di bawah negeri masing-masing. Peruntukan ini secara tidak langsung telah menjadi punca kuasa kepada Mahkamah Syariah di negeri-negeri ketika ini. Mahkamah Syariah berbidang kuasa untuk mendengar, membicara dan memutuskan kes-kes mengenai kesalahan jenayah syariah yang dilakukan oleh umat Islam di negeri tersebut. Had bidang kuasa mahkamah menetapkan kesalahan yang disenaraikan di bawah peruntukan ini tidak boleh dihukum melebihi tempoh pemenjaraan 3 tahun atau tidak boleh melebihi denda RM5,000 atau sebatan tidak boleh melebihi 6 kali atau apa-apa gabungan hukuman tersebut. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam daripada sudut hukum syaraknya mempunyai implikasi yang tertentu sama ada mendapat pahala ataupun mendapat dosa. Namun begitu jika kita lihat daripada aspek perangan, setiap kesalahan dilakukan oleh orang-orang Islam di Malaysia khususnya, mereka akan dihukum di bawah enakmen undang-undang jenayah syariah mengikut negeri masing-masing. Rata-rata hukuman adalah hukuman yang berbentuk takzir, di mana dalam enakmen ataupun akta memperuntukkan hukuman yang berbentuk penjara, denda ataupun sebat. Dan penalti ini dikenakan kalau kita lihat sebelum pindaan, hukuman maksimum yang boleh dikenakan kepada pesalah ataupun pelaku kesalahan di bawah enakmen ini adalah denda tidak melebihi RM1,000 dan juga penjara tidak melebihi 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Manakala selepas pindaan terhadap Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah, telah berlaku satu perkembangan hukuman yang dikenakan adalah lebih tinggi daripada sebelum ini, iaitu boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000, penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kombinasi mana-mana hukuman. Macam saya cakap tadi, ruang lingkupnya adalah merangkumi hukuman takzir saja dan hudud dan kisos di Malaysia tidak dilaksanakan. Namun begitu, kita tidak menafikan terdapat usaha-usaha untuk melaksanakan hudud di Kelantan dan juga Terengganu. Kita ada juga hukuman alternatif, yang mana hukuman alternatif ini lebih memfokuskan kepada hukuman terhadap pesalah-pesalah muda yang berumur lingkungan lebih 10 tahun dan tidak melebihi 16 tahun. Yang boleh dikenakan adalah bon jaminan berkelakuan baik dan juga perintah kehadiran wajib. Di antara jenayah syariah yang disenaraikan adalah jenayah matrimonial yang diperuntukkan di bawah enakmen undang-undang keluarga Islam Selangor, iaitu kesalahan berkaitan dengan perkahwinan. Kesalahan-kesalahan ini adalah kesalahan jenayah mar dan ianya ditadbir urus mengikut prosedur jenayah syariah. Terbagi kepada 2 kategori. Yang pertama, berhubung dengan akad nikah dan pendaftaran perkahwinan yang diperuntukkan di bawah Seksyen 35 hingga 40, dan kategori kedua pula penalti pelbagai di bahagian 9 enakmen ini. Kebanyakan kesalahan di bawah enakmen ini telah diberikan penalti hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pada Seksyen 38 telah diperuntukkan kesalahan akuan atau penyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan. Kesalahan ini dilihat memberikan penalti berbeza, iaitu denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya. Di bawah Seksyen 128 iaitu kesalahan menganiayai suami atau isteri, terdapat satu tambahan subseksyen iaitu kurungan 2 mengatakan bahawa mahkamah boleh memerintahkan supaya pesalah membayar pampasan bagi harta yang telah ditipu di samping dengan penalti yang diberikan. Baik, pada Seksyen 130 dilihat antara penalti yang terendah dalam enakmen ini iaitu denda tidak melebihi RM100 bagi kesalahan pertama, dan sekiranya kesalahan ini berulang, denda akan dinaikkan kepada tidak melebihi RM500. Kesalahan ini merupakan kesalahan isteri tidak menurut perintah. Bagi kesalahan Seksyen 131 merupakan kesalahan percubaan menjadikan dirinya murtad untuk membatalkan perkahwinan. Bagi kesalahan ini diberikan penalti penjara tidak melebihi satu tahun. Di bawah enakmen ini juga terdapat satu kesalahan percubaan atau persubahan. Seseorang yang didapati cuba melakukan atau bersubahat melakukan sesuatu kesalahan di bawah enakmen ini adalah melakukan satu kesalahan yang boleh dikenakan hukuman sama seperti yang diperuntukkan bagi kesalahan tersebut di bawah Seksyen 134. Seterusnya, perbezaan kes jenayah syariah dan kes mal. Kes jenayah syariah melibatkan pendakwa syar'i yang akan menuduh seseorang melakukan jenayah atau kesalahan syariah. Jika didapati bersalah, ianya akan dihukum oleh hakim syar'i. Contoh kes seperti perjudian dan halwat. Seterusnya, kes mal, yang mana suatu pihak menuntut sesuatu hak daripada pihak lain atau memohon sesuatu daripada mahkamah. Ianya dimulakan dengan pihak menuntut dipanggil plaintiff atau pemohon dengan mendaftarkan borang tertentu di mahkamah. Borang tersebut dipanggil saman dan pernyataan tuntutan atau permohonan dan affidavit sokongan. Contoh kes harta sepencarian dan hadonah yang mana memerlukan pendaftaran melalui saman dan pernyataan tuntutan.
Jenayah syariah adalah kesalahan terhadap agama yang merujuk kepada perbuatan dan perlakuan yang berlaku berkaitan dengan konsep makruf dan mungkar. Contohnya, pemujaan salah, doktrin palsu, mengembangkan kepercayaan agama lain selain Islam dan mendakwa diri sebagai Rasul, Imam Mahdi atau Nabi. Hukuman bagi kesalahan mengembang doktrin agama dan pemujaan salah adalah denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun. Hukuman kesalahan dakwaan palsu dan doktrin palsu dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun. Sebenarnya, kesalahan pelbagai juga termasuk dalam jenayah syariah, iaitu menggalakkan maksiat, mencemarkan masjid, memujuk perempuan lari daripada suami, takfir, memungut zakat tanpa kuasa dan sebagainya. Hukuman bagi kesalahan pelbagai pula kebanyakannya tidak melebihi RM5,000 dan penjara tidak melebihi 3 tahun. Jenayah pentadbiran adalah kesalahan berhubungan dengan kesucian agama dan institusinya. Ianya meliputi kesalahan terhadap peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam selaku pentadbir dalam hal ehwal Islam. Contohnya, pencerobohan atau gangguan terhadap harta majlis, menceroboh atau memusnahkan masjid tanpa kebenaran, mengajar tanpa tauliah dan mencetak buku atau dokumen yang bertentangan dengan hukum syarak. Selain itu, keengganan seseorang mematuhi perintah dan peraturan pihak berkuasa agama seperti menghalang Jabatan Agama Islam dan Baitul Mal menjalankan tugasnya, memungut zakat tanpa kebenaran dan menyalahgunakan tanda halal jakim. Keingkaran terhadap perintah raja atau sultan sebagai ketua agama Islam dan keengganan mematuhi kuasa mufti sebagai pengeluar hukum syarak juga merupakan jenayah pentadbiran. Dari segi hukuman, tiada peruntukan sebatan dalam semua bentuk kesalahan berkaitan jenayah pentadbiran hal ehwal agama Islam. Ketidakseragaman hukuman mengikut negeri, ada yang hukumannya berat dan ada yang ringan seperti RM1,000 dan tidak melebihi 6 bulan penjara. Baik, kita teruskan kepada kesalahan tata susila. Kesalahan tata susila adalah salah satu kesalahan yang digariskan di dalam enakmen, dan kesalahan tata susila ini adalah kesalahan yang berkaitan moral, dan dia juga adalah kesalahan yang menyentuh akhlak ataupun nilai Islam seseorang ketika dia berada bersendirian ataupun di halayak ramai. Kesalahan tata susila ini disebut dengan jelas dalam peruntukan akta ataupun enakmen. Cuma bezanya di dalam setiap enakmen negeri-negeri, ada sebahagian negeri yang mengkategorikan kesalahan tata susila ini di bawah kategori kesalahan tata susila. Ada negeri yang hanya menyatakan kesalahan yang sama di bawah negeri yang menyatakan kesalahan tata susila, namun meletakkannya di bawah kesalahan pelbagai. Jadi kita lihat kat sini, apa contoh kesalahan pelbagai? Yang pertama adalah memujuk lari perempuan bersuami. Yang kedua, menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam. Yang ketiga, pemungutan zakat atau fitrah tanpa diberi kuasa. Dan yang keempat, menghalang pasangan yang sudah menikah daripada hidup sebagai suami isteri. Manakala contoh kesalahan tata susila adalah sumbang mahram, muncikari, persetubuhan luar nikah, perbuatan tidak sopan di tempat awam, halwat dan lelaki berlagak seperti wanita. Dan di dalam peruntukan enakmennya ada beberapa isu berkaitan peruntukan. Yang pertama, ada pihak-pihak mengatakan bahawa peruntukan enakmen jenayah syariah negeri-negeri ini bersifat berat sebelah. Kenapa? Peruntukan berkenaan lelaki berlagak seperti wanita dan boleh dikenakan hukuman. Namun begitu, tiada peruntukan perempuan berlagak seperti lelaki di kebanyakan negeri, melainkan negeri di Perlis, Pahang, Terengganu dan Sabah. Yang kedua, isunya adalah berkaitan ketidakseragaman susunan seksyen. Contohnya, berkaitan kesalahan halwat, negeri Kelantan di bawah Seksyen 9 Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan 1985. Di Sabah, ianya diperuntukkan di bawah Seksyen 84. Juga adalah terma tidak seragam. Terma tidak seragam adalah berkaitan dengan kesalahan halwat juga. Ada negeri yang meletakkan halwat atau meletakkan penggunaan istilah halwat, manakala ada negeri yang menggunakan istilah bersekediaman untuk maksud kesalahan yang sama. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, analisis kes jenayah syariah di Malaysia mengikut kategori. Di bawah kesalahan matrimoni, pendakwa syar'i lawan TMS 2020 tertuduh telah mengaku bersalah atas tuduhan berpoligami tanpa kebenaran mahkamah di bawah Seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, di mana kesalahan tersebut dilakukan di wilayah Songkla, Thailand. Isu dalam kes ini, sama ada hukuman dijatuhkan pada tertuduh adalah sah, sama ada faktor peringanan dan pemberatan hukuman telah diambil kira, sama ada hukuman dikenakan kepada tertuduh adalah wajar dan berpatutan. Mahkamah mensabitkan tertuduh melakukan kesalahan tersebut dan setelah mendengar rayuan pengurangan serta hujah pemberatan daripada pihak pendakwa, maka mahkamah menjatuhkan hukuman bagi tertuduh dengan penjara selama 4 hari. Seterusnya, kes mendakwa syar'i lawan Abdul Kahar bin Ahmad 2009. Tertuduh telah dituduh atas 5 kesalahan jenayah syariah Negeri Selangor 1995, iaitu Seksyen 7-1, dakwaan palsu, Seksyen 10 menghina menyebabkan dipandang hina, Seksyen 12 menghina pihak berkuasa agama, Seksyen 13 pendapat yang bertentangan dengan fatwa. Tertuduh tidak mengaku bersalah dan dilepaskan dengan ikat jamin sebanyak RM8,000 dan 2 orang penjamin. Isu dalam kes ini, tertuduh telah menukar pengakuan beliau kepada pengakuan bersalah terhadap kelima-lima pertuduhan. Oleh itu, mahkamah telah sabitkan kesalahan doktrin palsu, iaitu hukuman penjara selama 3 tahun dan 6 kali subatan. Mahkamah juga memerintahkan agar hukuman penjara dilaksanakan secara berasingan dan dikuat kuasa mulai daripada tarikh penahanan ke atas pesalah. Seterusnya, kes di bawah pentadbiran, Khalid bin Abdul Samad lawan Ketua Pendakwa Syar'i Selangor.
Kes ini adalah suatu kes rayuan jenayah terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Kelang yang telah memutuskan perayu disabitkan Seksyen 119-1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor kerana telah melakukan kesalahan mengajar tanpa tauliah dan dihukum denda sebanyak RM2,900 dan jika tidak dibayar akan penjara selama 3 bulan. Mahkamah telah memutuskan untuk mengekalkan sabitan, mengurangkan hukuman kepada denda RM1,900 atau 2 bulan penjara jika gagal membayar denda dan baki denda RM1,000 dipulangkan kepada perayu. Kesimpulannya, peruntukan dalam Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia ini dilihat efisien dengan membuat pengelasan kesalahan mengikut kategori serta hukuman yang bersesuaian. Ia merupakan satu usaha yang baik bagi melicinkan lagi sistem pentadbiran Undang-Undang Jenayah Islam di Malaysia di mana ia perlu dikekalkan. Namun, perkara yang seringkali menjadi isu apabila peruntukan-peruntukan tersebut masih tidak dapat diselaraskan yang mana pelaksanaannya seperti hukuman dan penyusunan seksyen adalah berbeza bagi setiap negeri. Ia sedikit sebanyak menimbulkan kekeliruan dalam kalangan orang Islam itu sendiri. Oleh itu, kami berharap agar usaha pihak kerajaan untuk menyeragamkan dan menyelaraskan Undang-Undang Jenayah Syariah dapat dipertingkatkan bagi menampung kelompongan yang ada sekaligus melancarkan sistem pentadbiran Undang-Undang Jenayah di Malaysia. Sekian daripada kami. Terima kasih.